Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Sains pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tajuk yang baru mengenai sistem suria, iaitu ahli sistem suria. Jom. Murid-murid, pernah tak kita terfikir apakah nama planet yang menjadi tempat tinggal manusia sekarang ni? Kita ni tinggal di planet mana? Dan planet kita ni terletak di mana di dalam angkasa lepas. Angkasa lepas ni kan kita tahu satu kawasan yang sangat luas, tak ada penghujungnya. Dan angkasa lepas kita ni terdapat saintis yang cakap sentiasa mengembang dan mengembang berterusan. Maksudnya angkasa lepas kita ni sangat besar. Tapi planet kita ni dekat mana? Dalam kawasan yang besar tu. Itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Semuanya berkaitan dengan planet-planet dan objek-objek yang berada di sekitar planet kita. Menarik kan? Okey, baiklah. Pernah tak dengar perkataan sistem suria? Ya, apa tu sistem suria? Sistem suria merujuk kepada sistem angkasa lepas yang mengandungi planet dan batuan yang turut mengelilingi matahari. Okey, maksudnya sistem suria ni kalau angkasa lepas tu dia yang paling besar, sistem suria ni adalah sebahagian yang sangat kecil. Sistem suria ni dia merujuk kepada sistem ataupun kawasan yang terdapat di sekitar matahari kita. Itulah sebab itulah sistem suria ni bermaksud sistem angkasa lepas yang mengandungi planet-planet. Terdapat 8 buah planet di dalam sistem suria kita dan juga beberapa batuan yang turut mengelilingi matahari. Maksudnya sistem suria ni dia cuma merujuk kepada objek-objek yang mengelilingi matahari ni saja. Kalau angkasa lepas tu besar, terlalu besar, sistem suria ni objek-objek yang mengelilingi matahari kita saja. Apakah objek-objek yang mengelilingi matahari selain daripada planet? Okey, terdapat 6 ahli sistem suria yang terdiri daripada matahari, planet, satelit semula jadi, asteroid, meteoroid dan juga komet. Okay, mari kita belajar satu persatu. Yang pertama, matahari. Semua orang pernah nampak matahari. Semua orang tahu apa tu matahari, pernah nampak matahari. Kita bangun pagi, waktu siang, wow, cerahnya. Semuanya disebabkan oleh matahari. Cuba bayangkan kalau hari kita tanpa matahari, apa jadi dengan dunia kita? Of course lah dunia kita akan menjadi gelap macam waktu malam. Waktu malam kita tak menerima sinaran cahaya matahari. Gelaplah dunia kita waktu malam. Macam itulah. Jadi siapakah itu matahari? Matahari ini merupakan pusat bagi sistem suria kita. Apa maksud pusat? Maksudnya dia adalah center di tengah-tengah sistem suria kita. Dia yang berada di tengah-tengah. Objek lain semua berada di sekeliling dia. Dia yang berada di tengah-tengah. Dan matahari ini juga merupakan bintang. Matahari kita ialah sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi kita. Seperti mana kita tengok pada waktu malam, kita tengok bintang-bintang kat langit kan, yang kelip-kelip tu, dekat langit tu, itulah benda yang samalah. Bintang itu adalah bintang, matahari kita juga adalah bintang. Tapi kenapa kita tak nampak matahari kita kelip-kelip macam bintang-bintang lain? Sebab dia punya sebab dia ni, jarak dia dengan bumi. Bintang yang kita nampak kelip-kelip tu, yang dekat angkasa tu kan, waktu malam tu, bintang tu dia sangat jauh. Dia mengambil masa jutaan tahun, bilion tahun jarak dia untuk pergi ke sana. Sangat jauh. Walaupun dia sangat jauh, tapi cahaya dia tetap sampai ke bumi kita. Kita masih lagi boleh nampak bintang-bintang tersebut. Matahari ni, tahu tak, matahari ni dia sangat besar. Bintang ni kalau kita tengok dekat-dekat, dia sama macam matahari kita. Dia adalah sebiji bola yang terbakar berapi dan takkan habis. Dia sentiasa meluap-luap api dia. Macam tu. Okay? Sebab itulah matahari ni dia mempunyai, oleh kerana matahari kita adalah sebuah bintang, maka matahari kita mempunyai kebolehan untuk memancarkan cahaya dan habanya sendiri. Maksudnya matahari kita ni dia boleh keluarkan cahaya dan juga haba yang membuatkan kita rasa panas. Panas. Macam tu. Habanya sendiri.
Objek lain dalam sistem suria kita tak boleh mengeluarkan cahaya, tak boleh mengeluarkan haba. Macam bulan. Nampak bulan terang bersinar pada waktu malam. Tetapi salah. Bulan dia tidak mengeluarkan cahaya. Dia hanya memantulkan cahaya matahari ibarat cermin. Itulah bulan. Dia menerima cahaya matahari, lepas tu dia memantulkan cahaya matahari ke bumi. Sebab tu kita nampak bulan tu terang bersinar. Padahal bulan dia tidak mengeluarkan cahaya. Yang mengeluarkan cahaya hanyalah matahari saja. Dan matahari ni dia sangat-sangat penting kerana tanpa matahari semua hidupan di muka bumi ini akan mati. Sebab apa kita mati? Pertama, of course lah, kita akan mati kesejukan. Semua hidupan akan beku sejuk. Yang kedua, kita akan, sebab matahari ni dia adalah sumber tenaga utama hidupan di muka bumi. Kalau tak ada matahari, tak ada cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan tak boleh hidup. Sebab tumbuh-tumbuhan dia perlukan cahaya matahari untuk hidup. Kalau tak ada cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan mati. Bila tumbuh-tumbuhan mati, haiwan-haiwan, kambing, rusa, lembu tak dapat makanan, mati. Kita nak makan apa? Mati. Semua hidupan akan mati disebabkan oleh kalau tak ada matahari. Itulah pentingnya matahari. Macam dalam gambar ni awak nampak kan? Ni api dia meluap-luap. Ni semua adalah sambaran api yang sentiasa membakar di permukaan matahari. Seterusnya, yang kedua ialah satelit semulajadi. Apa tu nama satelit semulajadi? Satelit semulajadi ni merujuk kepada objek semulajadi yang beredar mengelilingi sesebuah planet. Maksudnya, objek semulajadi ni maksudnya objek yang sedia ada. Masa penciptaan pembentukan angkasa kita, kawasan angkasa lepas sistem suria kita, objek ni bukan objek yang sesuatu manusia buat. Tak, dia memang dah ada dekat angkasa lepas. Dan satelit semulajadi ni dia akan beredar mengelilingi sesebuah planet tu. Satelit semulajadi mempunyai pelbagai saiz dan bentuk. Contohnya seperti bulan. Satelit semulajadi bagi bumi ialah bulan. Kita kan duduk dekat bumi. Satelit semulajadi planet kita iaitu bumi ialah bulan. Ada planet yang tidak mempunyai satelit semulajadi. Ada planet yang mempunyai banyak satelit semulajadi. Berbeza-beza bergantung ikut planet. Kalau kita tengok, ini contohnya. Ada planet macam saya cakap tadi. Dua planet pertama iaitu Utarik dan Zura. Dua planet ni dia tak ada bulan. Waktu malam dia tak ada bulan. Bumi kita ada satu bulan. Sebab tu pada waktu malam kita boleh nampak ada sebiji bulan dekat langit. Tetapi kalau Mari dia ada dua. Apa ni? Phobos and Deimos. Dia ada dua kat Mari ni. Dia ada dua bulan. Tetapi planet Mushtari dan Zuhal, wow, lagi cemerlang. Banyak betul dia punya bulan. Mushtari je ada 67 buah bulan. 67 buah satelit semula jadi. Banyak kan? Punya banyak, meriah. Awak bayangkan kan pada waktu malam, meriahnya langit malam dia. Kan? Dipenuhi dengan bulan-bulan. Dan juga planet-planet yang lain. Okey, ini lebih kurang susunan kedudukan satelit semula jadi bagi setiap planet. Kalau kita tengok, ni bumi, ini kita. Ini planet Mari, dia ada 2 bulan. Ni planet Mushtari dan Zuhal. Tengok, berterabur dia punya kedudukan satelit semula jadi. Dan planet-planet lain. Hebat kan ciptaan Tuhan? Okey, ini gambaran. Ini adalah gambaran satelit semula jadi dekat planet-planet lain. Contohnya ini adalah planet Mushtari. Kau nampak yang tumpuk bambai hitam ni, ini adalah bambai yang hitam ni. Kau nampak ni hitam ni, ini adalah bulan dia. Ni bulan. Ni antara sebahagian bulan yang terdapat di Mushtari. Kita boleh nampak yang bulan-bulan dia. Okey, ini adalah planet Mari. Ni planet Mari, dia ada 2 bulan. Ni 2 bulan dia. Dia ada 2 satelit semula jadi. Ingat, bulan itu adalah panggilan kepada satelit semula jadi untuk planet kita, bumi. Satelit semula jadi, planet-planet lain, kita tak panggil bulan. Dia ada nama-nama dia sendiri. Contohnya macam planet Mari ni, satelit semula jadi dia dipanggil dengan nama Phobos and Deimos. Lain.
Kalau kita, nama satelit semua jadi kita ialah bulan. Setiap planet, satelit semua jadi dia namanya berbeza-beza. Okey. Tapi dia adalah merujuk kepada benda yang sama lah. Okay, baiklah. Seterusnya ialah ahli yang ketiga, iaitu asteroid. Apa itu asteroid? Asteroid ni merujuk kepada batuan logam yang beredar mengelilingi matahari. Maksudnya di batuan tu dia turut beredar tau. Sama seperti semua planet. Semua planet beredar mengelilingi matahari, bergerak. Sama juga dengan asteroid. Diorang pun bergerak mengelilingi matahari. Okay, nak jumpa kat mana asteroid ni? Asteroid ni dia terletak di antara planet Marikh dan Mushtari. Dan asteroid juga mempunyai pelbagai saiz. Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni, ni adalah contoh salah satu batuan asteroid. Asteroid ni dia besar, ada yang besar, ada yang kecil, dia pelbagai saiz. Dan ini adalah gambaran saintis. Diorang telah ini adalah gambaran saintis semua asteroid yang telah kita kenal pasti, yang telah kita jumpa pada tahun 2018. Tengok ni, semua asteroid ni dia berada di dalam satu lingkaran yang sama. Nampak banyak kan asteroid ni? Sangat-sangat banyak. Banyaknya asteroid kita. Ini yang saya masukkan tu. Dia terletak di antara planet Marikh dan Mushtari. Ini adalah planet kita Bumi. Ini adalah planet Marikh. Ini adalah planet Mushtari. Sini. Ini Mushtari. Jaluran yang sini kita ada planet Marikh. Jadi asteroid ni dia terletak di antara planet Marikh dan planet Mushtari. Jadi dia berada di tengah-tengah ni. Nampak kan? Punyalah banyak asteroid ni. Okey. Yang seterusnya ialah meteoroid. Apa itu meteoroid? Meteoroid ni ialah batuan logam yang terapung dan beredar di angkasa lepas. Kalau asteroid, diorang semua berada di atas, di dalam satu laluan, satu lorong. Satu jaluran, satu lorong, diorang akan bergerak mengelilingi matahari. Tetapi meteoroid ni dia berbeza sikit. Meteoroid ni dia adalah batuan logam yang terapung dan beredar di angkasa lepas. Dia tak ada hala tuju. Dia dekat mana-mana ada. Dia bergerak, merayau, bersisipar, dia tak ada hala tuju. Macam itulah. Itulah meteoroid. Dan sebab meteoroid ni dia merupakan hasil daripada pelanggaran antara asteroid. Apabila asteroid dalam jaluran tadi, masa diorang bergerak, kalau diorang berlaku pelanggaran, diorang akan pecah. Jadi, maka terhasillah serpihan-serpihan batu yang mempunyai saiz yang lebih kecil berbanding asteroid tadi. Serpihan batu inilah yang kita kenali sebagai meteoroid. Bila dia berlanggar, serpihan batu ni akan pecah, dia terkeluar daripada kumpulan laluan asteroid tadi. Itu yang membentuk meteoroid. Sebab itulah meteoroid ni kita kenali sebagai batuan logam yang terapung dan beredar di angkasa lepas. Dia terapung, tak ada hala tuju, jalan je. Kalau asteroid tadi dia jalan beramai-ramai mengelilingi matahari. Asteroid ni bila dia terkeluar daripada kawan-kawan asteroid dia tadi, jadilah meteoroid. Itu yang dia terapung, bersisipar pergi tempat lain. Macam kita ni nak jalan pergi kelas. Itu asteroid, semua nak pergi kelas. Tapi meteoroid ni, kalau ada kawan kita yang terkeluar nak pergi tandas lah, nak pergi mana bersisipar kan, itu meteoroid. Faham tak? Ibarat dia macam tu lah. Asalnya dia orang yang sama. Cuma dia lebih kurang orang yang sama lah. Asalnya dia adalah benda yang sama. Cuma apabila dia berada terpisah daripada asteroid tu, kita kenali dia sebagai meteoroid. Dan yang terakhir, iaitu komet. Iaitu komet. Apa itu komet? Komet ni merupakan gas-gas beku, batuan dan debu yang beredar mengelilingi matahari. Itu adalah komet. Dan komet ni mempunyai laluan orbitnya sendiri. Apa maksud orbit? Orbit ni yang macam warna merah ni lah, laluan. Ada jalan dia sendiri. Itulah orbit. Mempunyai laluan orbitnya sendiri. Maksudnya komet ni dia ada jalan dia sendiri. Dia takkan pergi biluk-biluk tempat lain, tak. Dan komet ni dia beredar mengelilingi matahari macam dalam gambar ni. Kalau perasan dalam gambar ni, sebab komet ni dia terdiri daripada ais batu tau. Dia dalam dia terdapat gas-gas yang beku, batuan dan juga debu-debu, habuk-habuk. Itu semua adalah komet. Dia ais. Apabila dia semakin dekat dengan matahari, warna kuning ni lah matahari. Apabila dia semakin dekat dengan matahari,
komet ni dia akan mula mencair. Apabila dia semakin cair, dia punya cahaya belakang dia ni akan menjadi semakin panjang. Kenapa jadi semakin panjang? Sebab apabila dia semakin dekat dengan matahari, matahari kan panas. Dia mula mencair sikit-sikit. Jadi gas-gas tadi, yang gas-gas beku tu tadi, dia mula cair. Tu yang dia mula terbakar. Menjadi semakin lama jadi semakin panjang. Apabila komet ni dia bergerak menjauhi daripada matahari, dia punya ekor dia akan jadi semakin pendek balik. Sebab dia kembali beku. Apabila dia dekat dengan matahari, dia cair, dia jadi panjang. Apabila dia jauh balik daripada matahari, dia akan jadi semakin sejuk dan jadi semakin beku, dan tu yang ekor dia akan jadi semakin pendek balik. Itulah kitaran komet. Macam dalam gambar ni. Inilah kitaran komet macam tu. Okey. Dan kalau dekat bumi ni, komet yang paling famous kita kenali ialah komet Halley. Apa yang buatkan komet ni famous? Komet ni dia cuma muncul, dia cuma lalu dekat kawasan bumi kita, dekat ruang angkasa kita setiap 76 tahun sekali. Setiap 76 tahun dia akan lalu satu kali. Nanti lagi 76 tahun dia akan lalu lagi. Okey. Tarikh seterusnya komet Halley ni akan melintasi bumi kita ialah pada tahun 2061. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk menyaksikan komet yang kita boleh tengok sekali je seumur hidup. Sebab dia lalu 76 tahun sekali kan, dia lalu kan. Sangat lama. Kita ni kira bernasib baiklah sebab kita lahir di dah dekat-dekat sikit. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dapatlah tengok komet ni. Alright. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Terima kasih. Bye.